Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar apa berlaku kepada Yerusalem. Kejatuhan Yerusalem. Yeremia babak ke-39. Pada bulan ke-10, tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekiah di Yahuda, Raja Nebukadnezar dari Babilonia datang menyerang Yerusalem dengan seluruh angkatan tenteranya. Pada hari ke-9, bulan ke-4, tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah, musuh berjaya menembusi tembok kota. Apabila Yerusalem direbut, semua pegawai tinggi Raja Babilonia datang dan duduk di pintu gerbang tengah. Antara mereka ialah Negal-Serezar, Samgar Nebo, Sersekim, pengurus istana, dan Negal-Serezar Rapmak. Apabila Raja Zedekiah dan semua tenteranya nampak kejadian itu, mereka cuba lari dari kota itu pada malam hari. Mereka keluar melalui taman istana dan pintu gerbang yang berhubung kedua-dua tembok di tempat itu, lalu lari ke arah lembah Yordan. Tetapi tentera Babilonia mengejar mereka dan menangkap Raja Zedekiah di dataran dekat Yeriko. Mereka membawa baginda menghadap Raja Nebukadnezar yang ketika itu berada di kota Riblah di daerah Hamat. Di sana, Raja Nebukadnezar menjatuhkan hukuman kepadanya. Di kota Riblah juga, putera-putera Raja Zedekiah dibunuh di depan mata Zedekiah sendiri. Dan semua pegawai kerajaan Yahuda pun dibunuh. Selepas itu, mata Zedekiah dicungkil, lalu baginda dibelenggu dan dibawa ke Babilonia. Sementara itu, orang Babilonia membakar istana raja dan rumah-rumah rakyat, serta merobohkan tembok Yerusalem. Akhirnya, Nebuzaradan, panglima tentera itu, membawa penduduk yang masih di kota ke Babilonia sebagai orang tawanan. Dia juga membawa semua orang yang telah memihak kepadanya ke Babilonia. Dia meninggalkan beberapa orang yang sangat miskin di Yahuda, mereka yang tidak memiliki apa-apa, lalu dia memberi mereka ladang anggur dan ladang. Yeremia dibebaskan, ayat 11. Raja Nebukadnezar telah menyuruh Nebuzaradan, panglima tentera itu, mengeluarkan perintah demikian: pergilah mencari Yeremia dan layani dia dengan baik. Jangan cederakan dia, tetapi kabulkanlah apa sahaja permintaannya. Oleh itu, Nebuzaradan bersama dengan pegawai tinggi yang bernama Nebozaban dan Negal-Serezar serta semua pegawai Raja Babilonia mengambil aku dari halaman istana. Mereka menyerahkan aku kepada penjagaan Gildayah, anak Ahikam, cucu Safan, yang harus menghantarkan aku pulang dengan selamat. Oleh itu, aku tinggal di situ bersama-sama rakyat. Harapan untuk Ebed-Melek, ayat 15. Ebed-Melek adalah sabdi yang sudah menolong Yeremia keluar daripada perigi kering itu. Mari kita mendengar apa nasib dia. Ketika aku masih dipenjarakan di halaman istana dahulu, Tuhan menyuruh aku memberitahu Ebed-Melek, orang Ethiopia itu,
bahawa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Israel, berfirman demikian. Sebagaimana yang aku firmankan dahulu, aku akan mendatangkan kemusnahan dan bukan kemakmuran ke kota itu. Apabila perkara itu berlaku kelak, engkau akan berada di sini untuk menyaksikannya. Tetapi aku Tuhan akan melindungi engkau, dan engkau tidak akan diserahkan kepada orang yang engkau takuti. Aku akan menyelamatkan engkau dan engkau tidak akan dibunuh. Engkau akan selamat kerana engkau percaya kepada aku. Aku Tuhan telah berfirman. Ya. Walaupun Ebed-Melek adalah seorang sida di istana dari Ethiopia, tetapi Tuhan juga menyayanginya, dan Tuhan telah berfirman kepada Yeremia untuk memberitahu Ebed-Melek apa akan terjadi. Ya, kerana Ebed-Melek sangat takut kepada Tuhan dan menurut perintah Tuhan. Ya. Dan Tuhan menyelamatkannya. Sungguh baiknya Tuhan. Sekian. Terima kasih. Shalom.